Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sihat ke semua anak-anak murid cikgu ni? Okey, kamu sebenarnya belajar di tingkatan 1. Kan, tingkatan 1 kamu akan belajar pada tahun ni. Subjek cikgu adalah reka bentuk dan teknologi. Okey. Cikgu adalah Cikgu Hanis, cikgu tingkatan 1 kamu, tingkatan 2 dia tingkatan 3. InsyaAllah lah. Kita tak ada apa-apa hal. Dan cikgu, kita tak bersuar muka kan, tapi tak apa, cikgu hantar video supaya kamu lebih mengenali cikgu. Okay, jadi sekurang-kurangnya kamu dah main sekolah, kamu dah kenal, oh ni Cikgu Hanis. Okay. Jadi apa yang cikgu ajar pada kamu adalah subjek reka bentuk dan teknologi. Subjek ni cikgu rasa kamu dah pernah dengar masa kamu darjah di sekolah rendah dulu kan. Maksudnya kamu pernah buat projek dengan cikgu-cikgu kamu. Cuma cikgu tak pasti, mungkin cikgu kena study sikit apa yang kamu dah belajar pada masa dahulu, masa sebelum ni. Tapi kamu dah diberi pendedahan tentang reka bentuk dan teknologi. Cikgu mengharapkanlah. Lepas tu, okey, untuk kamu di tingkatan 1, kamu akan mula mengenali beberapa topik. Okey, topik pertama yang hari ni yang cikgu akan kenalkan kat kamu adalah pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Itu yang awal-awal lah. Jadi apa itu reka bentuk dan teknologi? Sesuatu yang direka. Tak kisahlah zaman ni ke, zaman lepas ke, zaman ke depan ke, tapi sesuatu yang direka dan ada penambahan dari segi teknologi. Contoh macam kereta. Kereta direka untuk kita pergi ke mana yang kita nak lah kan. Nak pergi kerja ke, nak pergi sekolah ke. Ada satu kenderaan yang dinamakan kereta yang direka bersama dengan teknologi dan boleh bawa kita pergi ke mana-mana. Tapi pada zaman dahulu kala, zaman dulu-dulu, kebanyakan macam contoh para sahabat Nabi kita dulu, para kita punya Rasulullah SAW, dia pun mengembara hanya menaiki unta. Dia tak ada kenderaan time tu. Jadi kita ni bertuah kerana kita hidup di zaman sekarang. Kalau kita hidup di pada zaman Rasulullah dulu, kita pun macam jadi pelik. Ada ke? Sebab tu ada kisah Isra' dan Mi'raj. Okay, ada sikit cikgu bagi ya. Kalau kita jumpa nanti, cikgu akan ceritakan apa kaitan peristiwa Isra' dan Mi'raj dengan teknologi kita sekarang. Tapi kat sini cikgu tak boleh kongsi lah. Mengenai sekolah nanti cikgu kongsi. Okey, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi hari ni dulu ya. So, hari ni kita akan masuk beberapa bab. Yang pertama, dunia. Tadi cikgu cerita sikit dah pasal dunia reka bentuk. Maksudnya kamu ni dah biasa dah keliling kamu buka-buka mata, kamu nampak ada lampu, ada kipas. Kalau tak ada kipas, panaslah kita kan. Jadi kamu nanti mesti tak best kan. Jadi kamu masuk bilik ayak, kamu pakai bulu gigi, semua itu adalah reka bentuk. Jadi apa definisi reka bentuk ni? Ialah satu pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Reka bentuk yang dihasilkan haruslah berdaya saing dengan produk-produk sedia ada dalam pasaran serta tidak mencemarkan alam sekitar. Sebab tu apa yang direka sekarang lebih kepada mesra alam lah. Kalau tak mesra alam tu, kamu kena fikir-fikirkan lah. Okay. Yang kedua adalah apa itu definisi teknologi. Okay, tadi kita tahu definisi reka bentuk. Okay, kamu kena tahu apa itu definisi reka bentuk. Lepas tu kamu kena tahu apa itu definisi
teknologi ya. Teknologi itu apa? Teknologi pula ialah mengaplikasikan ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Fungsi teknologi adalah untuk memudahkan tugasan manusia. Macam cerita kereta tadi itulah. Kan dia ada ilmu sains dan ilmu matematik. Kat mana cikgu saya tak nampak pun tambah tolak. Itulah. Kamu duk ingat matematik tu tambah tolak darab bahagi sama dengan. Oh tidak dah, dia macam-macam. Ilmu sains pun ada. Apa daya laju, apa macam mana, bentuk kereta kena macam mana, baru boleh laju. Tayar kena pusing berapa RPM dia, apa dia punya tu. Semua tu teknologi lah. Jadi itu adalah teknologi. So apa definisi reka, bentuk dan teknologi? Kita campur dua ni, kita jadi lagi reka, bentuk dan teknologi. Okey. Jadi secara rumusnya, reka, bentuk dan teknologi merupakan gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang, yang reka bentuk tadi tu, dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Matematik tu teknologi lah. Sains dan matematik tu teknologi. Tujuan untuk apa? Untuk nak bagi mudah manusia je. Apa saja kita buat ni nak mudahkan manusia. Contoh, kamu nak pergi bilik ayak. Jadi kamu pergi bilik ayak, tiba-tiba baldi tak ada, apa pun tak ada, kan susahkan manusia, betul tak? Jadi ada orang bagi baldi. Dah bagi baldi tak ada cebok pula, kan susah juga kan. Jadi lalas dia bagi paip ayak. Paip ayak buka ayak pula tak ada. Susah juga kan. Macam mana nak bagi ayak tu? Ada saluran kena sampai ke tangki ayak penuh, ada pressure turun, kamu buka ada ayak. Itu maksud dia perjalanan teknologi itulah. Jadi itu yang kita reka. Senangnya paip kertas, kita cucuk, kita selesaikan kita punya hajat kan. Tapi sebenarnya itu nak mudahkan kita. Kalau dulu-dulu mereka pergi dekat telaga, mereka kena cebok. Biasa tak tengok telaga ataupun orang duk pam ayak kan. Jadi sekarang ni dah mudah. Ataupun dulu lagi sungai. Sungai tu tak tahulah sungai apa yang ada dalam tu, boya ke tak silap kamu, baru nak kecedok boya minyak kamu. Jadi itu sebabnya pentingnya reka, bentuk dan teknologi untuk nak mudahkan kamu. Tak perlulah semua orang nak pergi ke sungai. Buka saja paip ayak dekat setiap rumah dah ada. Nak buka mana? Dekat dapur boleh, dekat ruang tamu boleh kan. Setengah rumah dia buat dekat ruang tamu kecil untuk dia nak basuh tangan ke apa ke, tapi jarang lah. Ataupun dekat luar rumah sebab kita nak siram pokok bunga, betul tak? So itu maksud dia dunia reka, bentuk dan teknologi. Okey. Yang seterusnya daripada definisi yang perlu kamu tahu adalah bidang. Apa itu bidang pula? Padang yang mana? Bidang. Bidang reka, bentuk dan teknologi ya. Bidang. Bidang ni dia ada dua jenis. Satu, dia ada jenis dua produk lah maksud cikgu. Dia jenis konkrit. Satu lagi konkrit, nampak tak? Ini konkrit. Satu lagi abstrak. Apa beza konkrit dengan abstrak ni? Konkrit benda yang kita boleh pegang. Contohnya macam cikgu pegang buku. Abstrak benda yang kita tak boleh pegang.
Contoh, kamu boleh rasa angin. Angin kamu boleh rasa kan, tapi kamu tak boleh pegang. Contoh cikgu bagi ya. Okey, teknologi dan konkret ni juga dia pecah kepada dua, iaitu teknologi dan lagi satu seni. Okey, abstrak pun dia pecah juga kepada dua, iaitu perkhidmatan dan komunikasi. Okey, komunikasi ya. Jadi kamu tengok apa beza. Teknologi ni adalah peralatan, mesin, pertanian. Okey, kamu boleh tengok dekat sini. Nampak tak? Okey ya. Okey, nampak tak? Okey, kamu akan lebih nampak daripada buku teks kamu ni, muka surat 3. Okey ya, cikgu baca satu-satu kat sini. Sini adalah peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian dan persenjataan. Itu dipanggil teknologi. Kalau seni pula, seni seramik, masakan, lukisan, alat muzik, arca, halus, sulaman dan anyaman. Kalau perkhidmatan pula, pengangkutan, sewaan, sistem pembelajaran, proses dan langkah sistem pengairan. Abstrak pula, bahasa atau cara, bunyi, isyarat, suara, pensuratan, pengiklanan dan grafik. Okey, setakat ni itu yang dia senaraikan dekat kamu, apa itu dari segi konkret dan apa itu dari segi abstrak. Jadi boleh kamu tengok, kalau teknologi ni peralatan, mesin, kamu boleh pegang kan benda tu. Makan sudu, cikgu pegang pen ni kan, boleh pegang. Seni macam dia tengah buat arca, tengah buat lukisan, maksudnya kamu boleh pegang juga. Okey, alat muzik tu kan kamu boleh petik. Tapi kalau perkhidmatan, seperti yang duk bawa GrabFood lah ni kan, dia bawa perkhidmatan, kita boleh pegang ke? Kita pun boleh pegang makanan tu, tapi yang nak bawa tu, perjalanan tu, itulah dia kata perkhidmatan. Jadi dia pengangkutan tu kan, daripada satu tempat tu. Ataupun sistem pembelajaran yang macam ni yang cikgu tengah buat ni. Nampak tak? Sistem pembelajaran kita online, kamu boleh dengar, boleh tengok, tapi kamu tak boleh pegang. Okey. Dan juga komunikasi. Komunikasi ni bahasa, macam cikgu duduk bercakap ni, kamu pula tak boleh pegang. Ataupun kamu tengok iklan dalam YouTube, dalam TV, boleh tak kamu pegang? Kamu boleh tengok saja iklan tu kan. Itu maksud dia abstrak yang tak boleh pegang. So jadi senang saja kamu nak tahu dia punya ni, dia boleh pegang ataupun tak boleh pegang. Boleh pegang seperti konkret, tak boleh pegang itu adalah abstrak. Boleh pegang seperti pemakanan, kamu boleh makan, kamu boleh pegang lah. Okey, seni, tak, alat muzik, gitar, piano, kamu boleh pegang, tekan bunyi, betul tak? Okey, perkhidmatan, okey, pengangkutan, sewaan, kamu sewa internet, kan, internet kamu tu boleh ke pegang? Tak boleh, tidak. Komunikasi, yang kamu duk bercakap, duk buat iklan, bunyi, isyarat, semua tu tak boleh pegang. Dia dipanggil abstrak. Okey, cikgu rasa setakat tu dulu cikgu terang. Cikgu akan terang lagi untuk yang next punya, iaitu kita akan masuk yang kedua, 1.12, elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Elemen lah, maksudnya elemen reka bentuk ada 7 semuanya. Tapi hari ni cikgu akan terang yang tu je dulu, definisi dan bidang saja. Kita akan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.